calon bebas bagaikan tidak serik. Mereka sedar bahawa berkemungkinan tinggi mereka akan hilang deposit, tetapi masih mencuba nasib dalam pilihan raya meskipun pernah ada pengalaman gagal sebelum ini. Apakah hala tuju dan matlamat mereka sebenarnya? Saya mendekati calon bebas Parlimen Pulai, Samsudin Mohamad Fauzi, dalam temu bual khas PRK Pecutan Akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih sudi bersama kami di Berita Harian dan juga Harian Metro dalam podcast Pecutan Akhir PRK di Parlimen Pulai di sini. Pertama sekali, macam mana kempen okey? Setakat ni Alhamdulillah sambutan orang ramai begitu menggalakkan. Even though jentera saya pun sekarang sedang duduk berkempen, dan jentera saya juga bersemangat apabila mereka disambut dengan baik, apabila mereka, sebab ramai yang dah tahu yang calon bebas ini adalah daripada badan NGO pengguna. So mereka selesa. Baik, sebelum tu mungkin ramai yang tidak mengenali Samsudin Mohamad Fauzi ini. Jadi saya beri 1 minit untuk tuan kenalkan diri. Siapakah Mohamad Fauzi? 1 minit daripada sekarang. Okey, Samsudin ya. Nama saya Samsudin bin Mohamad Fauzi. Sebenarnya saya tak dikenali itu adalah kurang tepat. Sebenarnya ramai dah kenal saya. Ramai orang yang saya telah bantu. Termasuk mangsa-mangsa alung, isu-isu yang kena tipu rumah. Banyak orang yang saya dah bantu. Mungkin apabila saya dalam politik, orang ramai tak perasan. Saya jugalah yang selalu bercakap tentang isu pengguna dalam kaca televisyen. Okay? So sebenarnya ramai yang mengenali saya. So saya bukan orang asing lagi kepada pada orang ramai, kerana saya memang orang pengguna. So saya rasa saya nak tak kata tak dikenali itu kurang tepat dah sebenarnya. Ramai yang kenal saya. Okey, baik. Terima kasih. 1 minit sudah berbulan. Okey, kita masuk ke sesi soalan, boleh ya? Satu soalan kita bagi masa 2 minit untuk menjawab. Dan soalan pertama saya, apakah yang mendorong tuan untuk bertanding lagi? Sedangkan sebelum ni sudah ada pengalaman bertanding dan gagal untuk memenangi hati pengundi. Jadi apa yang mendorong tuan untuk bertanding sekali lagi kali ini? Sebagai NGO pengguna, kami sudah pun berjuang habis-habisan. Sama ada setengah-setengah kes kami bawa sampai ke peringkat mahkamah pun kami bawa. Sebab NGO bukan penguatkuasa. NGO kita boleh desak untuk pihak-pihak yang berkaitan ambil tanggungjawab. Tetapi isunya sekarang, sejauh mana suara kami didengari. Bila saya masuk ke Putrajaya, sebenarnya bukan saya masuk ke Putrajaya saya akan untuk menang. Saya tahu saya tidak akan menang, tapi untuk belajar apa itu pilihan raya. Dan saya hanya dapat berkempen pada 5 hari terakhir saja. Di Putrajaya saya menimba ilmu. Dan saya mula memperkasakan kalau nak masuk ke dunia politik, saya kena bersedia. Dan secara kebetulan pula, ialah kita tak minta apa yang berlaku di sini, tapi ada kematian di sini, dan saya membuat keputusan untuk bertanding di PRK Pulai atas calon bebas. Kenapa saya memilih calon bebas? Sebabnya saya tidak mahu terikat dengan mana-mana parti politik. Kerana saya rasa Akta Lompat Parti itu sendiri memberikan kuasa yang luar biasa kepada pemimpin parti tersebut. Di mana saya tak nak pergi ke mahkamah jadi yes boss. Sebab itu saya kaji Akta Lompat Parti ini. Sebab itulah saya bertanding atas bebas, bukan untuk memecah undi. Baik, faham. Terima kasih tuan atas jawapan. Baik, kita terus ke soalan yang kedua. Kali ini, apa strategi tuan untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat setempat, khasnya untuk pengundi muda? Kerana peratusan pengundi muda di sini adalah sangat tinggi, berumur 21 hingga 27 tahun. Jadi, apa strategi tuan untuk kali ini memenangi hati rakyat? 2 minit sekarang. Sebelum saya masuk bertanding, saya sudah pun membuat pengumuman dalam media. Dan saya berterima kasih kepada rakan-rakan media yang mana menyiarkan berita saya. Dan dalam itu pun saya sudah pun memberitahu kenapa saya nak bertanding di sini. So bila saya datang pada hari pencalonan, ramai yang sudah mengenali saya. Okey. Dan masa hari pencalonan pun saya sudah pun bagi tahu kenapa saya nak bertanding di sini, apa isu yang saya nak bawa. So pendekatan yang saya guna juga untuk mendekati masyarakat-masyarakat di sini adalah melalui media sosial. Media sosial baru minggu ni kami nak start, Bus. Dan kami juga berjumpa dengan pemimpin masyarakat di sini, dan juga kami jumpa dengan ramai orang di sini untuk mendapatkan data.
Sebenarnya sebelum saya datang bertanding di sini, 3 minggu sebelum pencalonan saya sudah pun berada di Pulai untuk mendapatkan data. Saya berjumpa dengan orang ramai semua. Okey, so pendekatan yang kami jumpa memang masih lagi cara tradisional, iaitu kami keluar berkempen dan jentera kami semua keluar berjumpa dengan masyarakat dan menunjukkan kehadiran kami. Tapi bila kami hadir, ramai yang dah kenal kami. Kami tak susah mana pun untuk memperkenalkan diri. Ada yang bergambar dengan saya, so saya rasa tidak ada masalah pun. Sebab ramai yang dah kenal. Sebab ini PRK, tumpuan semua orang. Dan sebab itu juga saya bertanding di PRK. Saya tidak memilih PRN, saya memilih PRK. Okey, baik. Terima kasih. Jawapan yang ringkas tapi jelas matlamatnya. Jadi kita terus ke soalan yang ketiga. Di mana-mana pilihan raya, dikatakan calon bebas ni ramai yang mengatakan sebagai pengacau. Terutamanya penyokong-penyokong parti masing-masing lah. Kerana kebiasaannya mereka calon bebas ni akan memecah undi. Jadi pendapat calon bebas sendiri bagaimana? Lihat calon bebas itu, apa latar belakang dia. Macam kami adalah latar belakang NGO pengguna. Orang ramai apabila ada menghadapi masalah, mereka akan datang ke pejabat NGO pengguna seawal pagi untuk meminta bantuan. Okey, dan apabila kami ke depan sekarang, jangan tengok pada istilah bebas, tengok pada perjuangan NGO itu sendiri. Saya memberi contoh kepada NGO-NGO lain, sudah sampai masanya kita satu tapak ke hadapan. Contoh hari ini kita tengok, harga barang naik dan kita nampak hari ini pun kita semua kecoh tentang harga beras naik. Mana satu ahli parlimen yang bersuara tentang harga beras? Nak pergi cek dekat pasar raya, memanglah dekat pasar raya harga beras itu sudah naik. Tapi punca harga beras itu naik di mana? Beras. Dan saya agak malu bila saya nampak dekat kawasan sini pun dah ada kedai-kedai yang mencatu. Satu keluarga hanya boleh beli 2 kampik beras. Ini sangat memalukan. Kerana apa ini berlaku? Sebab itu saya tanya balik pada rakyat, di mana suara rakyat di parlimen sekarang? Kita pun boleh nampak semua ahli parlimen berdiam diri. Apa cerita sekarang ni? What happened? Mana pembangkang, mana kerajaan? Sebab itu saya kata blok bebas ini adalah penting sekarang ini untuk mewujudkan blok ketiga. Bukan yang bebas datang tak tahu dari mana. Ini bebas yang ada latar belakang. Kaji. Jangan bila sampai pada isu politik bebas semua nak pandang serong. Bukan untuk memecah undi, tetapi ada perjuangan di situ. Letakkan sekarang saya sebagai NGO pengguna, saya nak masuk parti politik mana? Kalau diberikan pilihan kepada saya. Parti politik A ada masalah macam ni, parti politik B ada masalah macam ni. Saya nak masuk mana sekarang? Saya berjuang untuk pengguna. Saya bukan orang politik. Saya adalah rakyat biasa. Dan begitu itu jugalah yang bermain dalam minda pengundi-pengundi dekat Pulai ini. Mana satu saya nak pangkah? Mereka dalam keadaan serba salah. So saya hadir sebagai solusi. Dan sekiranya Pulai ini jatuh kepada NGO pengguna macam kami ini, bukan kepada Samsudin, tapi kepada NGO pengguna, akan ada satu suara rakyat di parlimen. Terima kasih Tuan. Jawapan yang jelas, luar jangkaan sebenarnya, tapi input yang menarik. Jadi saya ada juga soalan yang keempat ni, kita teruskan. Berkaitan juga dengan apa yang Tuan sampaikan tadi. Politik Malaysia ni sentiasa bertiup, selepas PRU ada PRN dan selepas PRN ada PRK. Ada yang menyatakan rakyat sudah muak, sudah penat. Ditambah pula dengan suasana politik sekarang ni dengan berdepan dengan kemelut. Jadi pendapat Tuan bagaimana? Adakah dengan cara begini satu peluang ataupun satu ruang kelebihan untuk buat calon bebas sendiri sebenarnya? 2 minit daripada sekarang pendapat Tuan. Seperti saya katakan, saya adalah solusi. Dalam kiri dan kanan bergaduh, saya duduk tengah. Saya adalah NGO pengguna. Pilih solusi ini. Jangan sampai tak mula-mundi. Sekiranya anda nak protes, berilah undi anda kepada saya. Sekurang-kurangnya undi anda boleh bermanfaat kepada seluruh pengguna rakyat Malaysia. Okey? So, jangan kita protes tanpa keluar mengundi. Saya nasihatkan kepada rakyat Malaysia, keluar mengundi. Okey? Dan berilah kepada calon bebas kerana tak rugi apa pun. Kerajaan tidak akan bertukar. Tapi ada satu suara di parlimen. Okey, dan juga saya nak bagi tahu ramai yang bertanya dengan saya, apa seorang boleh buat di parlimen? Mereka silap. Apa yang 221 orang dah buat? Terbalikkan soalan tu. Okey, dan saya seorang dan bawah saya ada ramai NGO yang sama-sama bergabung. Iaitu saya adalah menjadi kunci utama untuk NGO-NGO lain juga melangkah ke hadapan dan untuk membentuk blok ketiga, bukan membentuk kerajaan. Kita jadi check and balance kepada kerajaan yang ada sekarang ataupun pembangkang. So, tak rugi apa pun.
kerajaan tidak akan bertukar. Tapi orang Pulai, saya sudah pun memberikan peluang kepada mereka untuk mereka menjadi hero Malaysia. Terpulang kepada mereka. UMNO sejarahnya bermula di Pulai. Dan berilah peluang, sejarah pengguna juga bermula di Pulai. Biar sejarah tercipta kali kedua. Tak rugi apa pun. Kerajaan tidak akan bertukar. Saya bagi kepada orang-orang Pulai untuk menjadi hero kali kedua sekarang. Terpulang pada mereka. Baik. Terima kasih tuan. Jawapan yang menarik sebenarnya. Okey, kita teruskan soalan yang terakhir ataupun kupasan yang terakhir selepas apa yang tuan sampaikan sebentar tadi. Jadi saya nak tanya, apa manifesto tuan sekiranya diberi peluang oleh pengundi untuk menjadi wakil rakyat di Parlimen Pulai di sini? Kupaskan manifesto secara ringkas 2 minit. Isu utama di sini adalah kos hari hidup. Bila kita pecahkan kos hari hidup tu, termasuklah makanan, tempat tinggal, premis perniagaan yang sewa agak mahal, okey, makanan-makanan hidang yang mahal. Ini orang-orang Pulai pun sedia maklum. Okey, saya bagi contoh. Kawasan B40, sewa rumahnya harga kayangan. Berapa ramai yang mampu nak sewa. Okey, dahulunya apabila kita kerajaan mengatakan okey, gaji pekerja-pekerja ni adalah rendah dan dia buat gaji minimum beberapa kali naik. Okey, kerajaan boleh buat dasar gaji minimum. Yang membayar itu adalah majikan, bukan kerajaan. Okey, dia paksa kerajaan untuk membayar gaji minimum. Kenapa tidak mencari satu formula untuk meringankan beban rakyat mengawal harga sewa rumah mengikut lokaliti masing-masing. Bukan kita kata kita masuk campur dalam harta orang, tidak. Kalau dalam bisnes orang kita boleh masuk campur, kita kata ini gaji minimum yang kau kena bayar. Kenapa tidak kepada sewa rumah? Hari ini orang kaya beli rumah, betul mereka beli rumah sebab mereka mudah untuk buat loan, cuma campak deposit. Tetapi terlupa yang akan membayar rumah tersebut adalah penyewa. So, penyewa terpaksa bekerja keras siang dan malam untuk bayar sewa rumah. So, kat situ, jurang kaya dan miskin, kita boleh nampak dengan ketara. Yang miskin ni terpaksa bekerja, membayar untuk orang kaya, harta dia. Benda ni kita kena tengok. Memanglah, orang yang mudah nak lulus dengan bank ni, dia boleh beli banyak rumah. So, ini antara salah satu janji manifesto saya adalah untuk, sekiranya saya menang, saya akan bersuara dan suara saya akan perjuangkan dekat Parlimen, kaji balik kos sewa rumah dekat kawasan bandar. Jangan kita asyik sebut miskin bandar lawongan 5 tahun sekali. Tunjukkan pelan dia mana. Okey, itu salah satu hint yang saya boleh bagi. Kedua, harga makanan. Kita boleh soal, kenapa bekalan dia begini? Kita pun tahu 60% bekalan kita adalah diimport. Okey, setiap kali bila harga makanan naik, mereka bagi tahu adalah disebabkan oleh mata wang kita yang jatuh. Rakyat tidak bodoh. Setiap kali kita mengambil bekalan daripada luar negara, kita sudah ada kontrak dengan syarikat tersebut untuk berapa tahun untuk bekalkan dengan kita dengan harga sekian. So, jangan gunakan alasan sebab mata wang kita jatuh, harga barang naik. Mungkin orang yang tak tahu mungkin akan percaya. Tapi NGO macam kami ni penuh dengan maklumat. Baik, terima kasih tuan. Jawapan masa pun sudah tamat untuk 2 minit jawab. Jadi sebagai penutup temu bual kita pada hari ini, saya beri 1 minit tuan memberi pesanan atau ucapan kepada pengundi-pengundi yang bakal turun pada hari Sabtu ni untuk mengundi. 1 minit daripada sekarang ucapan ataupun harapan kepada pengundi. Okey, saya memberikan peluang kepada rakyat Pulai untuk membantu rakyat Malaysia. Okey, pilihlah NGO pengguna. Semua parti politik sudah dicuba. Cuba NGO pengguna sekali dan kita wujudkan blok bebas. Kita wujudkan sejarah sekali lagi di Pulai. Okey, dan saya berharap semua dapat memberikan undi anda bukan kepada Samsudin Muhammad Fauzi saja, tetapi ada perjuangan dia, NGO pengguna dan NGO yang ada di belakang saya. Mari kita buat perubahan. Tidak akan bertukar kerajaan sekiranya kali ini NGO pengguna pergi ke Parlimen. Kerajaan tidak akan bertukar, tak rugi apa pun. Tapi suara rakyat dah ada dekat Parlimen. Saya juga adalah rakyat seperti anda, dah banyak termakan dengan janji-janji manis politik. So, berilah peluang kepada NGO pengguna pula kali ini. Sementara itu, calon bebas bagi PRK Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram, SJ Ganaden, juga pernah ada pengalaman gagal dalam pilihan raya sebelum ini. Ikuti temu bual saya bersama beliau. Okey, hai Tuan Jaga. Selamat petang. Selamat petang. Terima kasih sudi bersama kami di Berita Harian dan Harian Metro. Kita berada dalam bicara PRK
penjemputan akhir. Sebab kita tinggal berapa hari saja lagi untuk hari mengundi, betul kan? Jadi sebelum saya tanya soalan kepada Tuan Jega, boleh tak saya nak minta Tuan Jega perkenalkan diri? Okay. Nama saya Jaganaden, anak lelaki Subramaniam. Saya lahir tahun 1968, umur saya 56 tahun. Saya tinggal di Taman Bakri Jaya. Dan pertama kali saya bertanding di Bukit Naning pada PRU ke-14, saya mendapat 364 undi. Lepas tu kali kedua PRU yang ke-15, saya mendapat 1,514 undi. Dengan itu ada peningkatan pengundi lah, undi saya. Okey, baik. Saya terus kepada soalan ya. Jadi soalan pertama saya, apa yang mendorong Tuan untuk bertanding lagi? Sedangkan sebelum ni sudah ada pengalaman bertanding tapi gagal untuk memenangi hati pengundi. Apa yang membuatkan Tuan bertanding lagi? Okey. Walaupun saya kalah, saya tak ada patah semangat. Saya membantu rakyat sehingga hari ini. Sebab tu kali ketiga ni rakyat Dun Simpang Jeram minta saya supaya tanding di Simpang Jeram untuk satu kemenangan pada diri saya dan juga calon bebas. Tuan yakin tak boleh menang? InsyaAllah keyakinan saya memang tertinggi, memang saya boleh menang kali ini. Soalan kedua saya, kali ini apa strategi Tuan untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat setempat, khususnya pengundi muda? Sebab ramai pengundi muda di Simpang Jeram di sini. Jadi apa strategi? Okay, bagi pemuda lah, saya tengok ramai yang dalam sektor pekerjaan, pekerjaan dalam sektor kerajaan, swasta. Saya bagi cadangan lah supaya insyaAllah kali ini diberi kemenangan pada saya. Saya ada satu cadangan seperti membuat satu ceramah bagi dia orang pekerjaan seperti perniagaan, seperti membuka kawas, membukakan bengkel kereta, bengkel motor untuk pemuda lah kali ini. Tuan dengan pengundi Melayu di sini dapat juga? Ya, memang dapat. Jadi saya terus kepada soalan ketiga. Di mana-mana pilihan raya, kalau dikatakan ada calon bebas, mesti dikatakan sebagai pengacau. Ya. Sebab kerana kebiasaannya calon bebas ni dia akan memecah undi. Jadi pada pendapat Tuan sendiri macam mana? Okay, bagi saya seorang calon bebas, bukannya semua calon bebas dapat undi yang begitu banyak sebelum ni. Walaupun sebelum ni saya PR yang ke-15, saya dapat 1,514 undi. Calon daripada Parti Pejuang hanya dapat 38 undi sahaja. Cuba bayangkan, kenapa calon bebas boleh dapat 1,000 lebih? Sebab saya sebagai wakil rakyat NGO, pengurusi NGO, saya membantu rakyat dalam kesusahan. Sebab tu dia orang pilih saya untuk bertanding kali ini. Okey, baik Tuan. Saya terus ke soalan yang keempat. Kalau kita tengok politik kat Malaysia ni, dia sentiasa bertiup. Selepas PRU, adakan PRN. Jadi selepas PRN baru-baru ni, kita ada PRK. Dan selepas ni kita ada PRK lagi. Jadi pada ada yang menyatakan rakyat sudah muak, sudah Bosan. sudah penat dah dengan suasana politik yang sering berdepan dengan kemelut ni. Jadi pendapat Tuan sendiri macam mana? Asyik PRK, pihak asyik pilihan raya je, jadi pendapat Tuan? Ya, ramai pengundi ada bagi tahu saya, apa ni sikit-sikit ada PRK, PRU lah. Sebab dia orang makin macam dah bosan tau. Nah, ada yang call saya, kenapa ada PRK? Lepas tu saya katalah, kali ini Allahyarham Salahuddin Ayub telah meninggal dunia, dia akan adakan satu PRK kali ini. Dia pun kata, kalau Encik Jega ada tanding, kami akan datang untuk mengundi. Kalau wakil rakyat yang lain turun, kami mungkin tak datang. Sebab tu saya sebagai NGO, pengurusi NGO, saya ada buat kerja untuk rakyat, bantu rakyat. Sebab tu dia orang kata kali ini akan turun untuk mengundi saya. Okey, baik. Saya terus kepada soalan terakhir lah kepada Tuan Jega. Andainya lah dipilih sebagai wakil rakyat untuk Dun Simpang Jeram di sini, apa manifesto ataupun janji yang akan Tuan Jega laksanakan kalau menjadi wakil rakyat di sini? Okey.
Saya ada beri dengan 6 manifesto. Dalam 6 manifesto tu, saya akan, insyaAllah kalau saya menang kali ini, saya akan buat satu persatu. Dalam manifesto saya ada tulis apa yang saya akan lakukan untuk rakyat di Dun Simpang Jeram. Ada tak? Boleh bacakan? Okey. Okey, manifesto Dun Simpang Jeram. Pertama, mencantas pokok-pokok di tepi jalan kerana saya akan berjumpa dengan pegawai MPN untuk menebang pokok-pokok yang besar di tepi jalan kerana membahayakan kepada penduduk di kawasan tersebut. Yang dua, menyediakan food bank. Menyediakan food bank ini amat perlu di kawasan tersebut. Saya akan bank in gaji saya, gaji titik peluh saya bank in ke dalam akaun saya, akaun NGO tu sebanyak RM1,000 untuk rakyat saya. Dan food bank ni amat perlu. Seperti saya akan menyediakan sebuah rumah dan menyediakan van untuk membawa sesiapa yang ada pesen yang sakit, menyediakan katil untuk kegunaan orang warga Mas, seperti voucher barang makanan, semua saya sediakan. Yang ketiga, projek Dun Simpang Jeram. Amat perlukan di Simpang Jeram seperti peparitan, banjir, banyak masalah yang berlaku di Dun Simpang Jeram. Yang keempat, menaikkan taraf Dun Simpang Jeram. Seperti jalan, melebarkan jalan di mana jalan Jeram Masjid. Jalan tu amat sempit bila waktu puncak pukul 5 petang ataupun pagi. Jam dia memang jauh. Sebab tu insyaAllah saya menang kali ini, saya akan melebarkan jalan tersebut. Yang kelima, menyelesaikan masalah pemilikan tanah bertindih dalam geran. Di mana arwah ibu bapa yang meninggal, ramai yang tidak pergi menukar geran tu. Sebab apa? Dia punya kos dia tinggi. Kalau melalui saya akan melalui amanah raya ataupun harta pusaka dengan kos yang begitu rendah. Saya telah melakukan ramai penduduk di Simpang Jeram dan di Bukit Naning. Dan satu lagi, bantuan JKM. Ramai yang mohon bantuan JKM tapi ditolak dengan alasan munasabah. Saya akan bantu dengan untuk warga Mas dan ibu tunggal. Baik, terima kasih Tuan Jega atas semua soalan dijawab. Untuk yang terakhir, saya akan beri peluang dan ruang kepada Tuan Jega untuk sedikit ucapan kepada pengundi-pengundi di Dun Simpang Jeram. Saya minta pengundi di Dun Simpang Jeram supaya keluar mengundi. Jangan takut. Anda melihat bendera yang begitu banyak. Walaupun ada pembangkang, ada kerajaan, anda jangan takut untuk undi calon bebas. Kerana apa? Saya akan menjalankan tugas yang begitu baik. Ya, ini hanya 2 tahun setengah je. Kami beri kepercayaan pada saya dalam 2 tahun setengah. Kalau saya tidak menjalankan tugas yang baik dengan betul, anda boleh beri peluang kepada orang lain. Dalam 2 tahun setengah saya akan buat yang terbaik kepada rakyat saya di Dun Simpang Jeram. Baik, terima kasih Tuan Jega.